Di antara kebinasaan atas lelaki yang mempunyai isteri ialah menyanggah daripada mendirikan hak ahlinya, yakni tidak berkuasa menyempurnakan hak ahlinya dan tiada kuasa menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya. Dia maksudnya begini, seorang lelaki, seorang suami, dia mesti ada kuasa takdir akan anak dan isteri dia. Kuasa takdir itu pada menafkahi antaranya. Jadi kalau dia tu tak layak nak menafkahi orang, umpama contoh dia tak mampu nak kahwin, tapi nak kahwin juga, sedangkan dia tak mampu lagi, jangan, nanti dia menyakiti ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipilih dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada pagi ini di masjid yang serba indah ini. Duduk pula kita di dalam majlis ilmu, majlis taman-taman syurga. Diizinkan juga kita bersalawat dengan salawat tafrijiyah yang manfaat fadilatnya sangat besar. Lebih besar lagi daripada salawat itu adalah salawat azimiyah. Itu lagi besar, tapi dia lebih panjang lah tuan-tuan, begitu ya. Namun fadilatnya sangat banyak. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita sambung pengajian baru-baru ni pada hari Sabtu lepas, membicarakan tentang kebinasaan atas lelaki yang memiliki isteri. Sambung lagi bahagian daripadanya. Qala mu'allif qaddasallahu syarra. Di antara kebinasaan atas lelaki yang mempunyai isteri ialah menyanggah daripada mendirikan hak ahlinya, yakni tidak berkuasa menyempurnakan hak ahlinya dan tiada kuasa menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya. Dia maksudnya begini, seorang lelaki, seorang suami, dia mesti ada kuasa takdir akan anak dan isteri dia. Kuasa takdir itu pada menafkahi antaranya. Jadi kalau dia tu tak layak nak menafkahi orang, umpama contoh dia tak mampu nak kahwin, tapi nak kahwin juga, sedangkan dia tak mampu lagi, jangan, nanti dia menyakiti ahli dia. Itu satu. Antara lain juga perkara yang boleh menyakiti ahli apa dia, yakni isterinya tu alatnya lemah, tak berfungsi, sakit, perlu dirawat dulu, tiba-tiba dia kahwin juga. Kahwin dalam keadaan mungkin hukumnya makruh, mungkin juga hukumnya haram. Bagai tak lewat hijau kata orang Kelantan, tapi nak nikah juga. Ni masalah. Banyak berlaku tuan-tuan, banyak berlaku rupanya orang lelaki kan. Mungkin salah satu daripadanya adalah dia mengeluarkan dengan sengaja dengan tangannya terlampau aktif hingga merosakkan saraf-saraf pada alat tersebut. Faham ni? Ramai tuan-tuan, ramai. Jadi rosak. Maka kalau dia nak kahwin tu, kerana nafsu ada, tapi barang tak berfungsi, macam mana? Wajib dia rawat dulu. Itu satu. Okey. Yang kedua, tentang mentakdir ahli dia. Dia mestilah menguasai ahli dia. Maknanya dia boleh tegur, dia boleh cakap, dia boleh pimpin. Bukan orang lain tu yang kontrol dia. Namanya siapa? Isteri, anak. Dia di bawah kawalan orang lain, bukan dia yang mengawal orang lain, yakni ahlinya tu. Situ ya. Ada tak yang jenis suami, kadang-kadang kita jumpa kan, apa-apa keputusan isteri yang tentukan. Ini berat. Kadang-kadang belanja dia pun isteri yang bagi, ni duit ni belanja jangan lebih daripada ni. Contohnya lah, sehari berapa? RM10, katakanlah pergi kerja balik kerja RM10. Gitu kan. Khawatir kuasa dia sebagai wali nanti nak menikahi anak, dia tidak ada kuasa tu, kerana lemah dia pada mentakdir keluarga dia. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yud'a may ya'ul
memadailah dengan seseorang itu dari segi derhaka dan dosa, bahawa ia menghilangkan hak orang yang wajib nafkah atasnya. Dia wajib menafkahi anak isteri, tiba-tiba dia tak nafkahkan, maka berat lagi tu. Tak boleh. Khawatir nanti Allah Ta'ala tak pandang amalan-amalan soleh dia, Allah Ta'ala tak pandang. Kerana apa? Kewajipan yang hak yang wajib itu dia tak buat. Dan sesetengah ulama meriwayatkan bahawa orang yang lari daripada ahlinya itu adalah menempati hamba sahaya yang lari daripada tuannya. Maksud dia, orang yang tak menafkahkan anak isteri dia, dia menghilangkan diri, tinggal terkotang kanting anak isteri dia tu. Banyak berlaku ya tuan-tuan. Zaman dulu, puluhan tahun dulu, zaman hari ini pun berlaku. Baik. Lalu apa berlaku? Tiada diterima sembahyangnya dan puasanya hingga ia kembali kepada ahlinya. Balik, qada balik yang dulu-dulu kau hutang tu. Qada balik, baru Allah Ta'ala terima. Kalau tak, kosong. Ini berlaku tuan-tuan. Ana jaga beberapa orang fakir miskin. Dia duduk dalam satu rumah, kan? Lantainya tu hari tu berpasir. Ni sekarang baru disimen dengan simen licin. Dinding rumah masih lagi batu bata, tak berplaster pun. Maknanya miskin lah, gitu kan. Di samping dia orang miskin tu, dia orang jaga anak jiran, yang mana jirannya ini suaminya melarikan diri 5 tahun tak balik-balik. Suaminya tu. Dah lah tu, 2 tahun lepas si isteri, tak Farah namanya, meninggal dunia kerana breast cancer stage 4. Tinggallah anak 2 orang. Yang mana dia pesan, jangan bagi anak ni pada orang lain, tolonglah jaga walaupun kamu pun lebih kurang sama miskin macam aku juga. Dia orang dah macam adik-beradik tuan-tuan ya. Gitulah. Seorang tingkatan 1, seorang darjah 4, dua-dua lelaki anaknya. Kak Farah dah meninggal. Yang si ayah tadi walaupun tahu kata si isterinya tu meninggal, tak juga bagi nafkah pada anak ni. Apa punya bapa ni? Melarikan diri daripada Melaka, stay di Kuala Lumpur. Macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Kesian budak ni, 2 orang ni. Kadang-kadang cikgu panggil datang hari Minggu ke, umpama contoh cabut rumput-rumput liar yang ada kat rumah. Kan rumah corner lot ke end lot ke, ikutlah bagi RM4, RM5. Ish, saya tak boleh tengok macam tu. Dan dia kata tak payah. Duduk kat rumah. Nanti acik bagi duit. Jangan risau. Macam tu kan. Allahu Rabbi tuan-tuan. Ramai orang susah keliling kita tuan-tuan ya. Baik, seterusnya. At-Tabarani telah mengeluarkan sebuah hadis, mana-mana lelaki yang mengahwini perempuan dengan mas kahwin yang sedikit atau mas kahwin yang banyak, tetapi ia tidak membayar kepada perempuan itu haknya, hutang-hutang, padahal mampu bayar, kan, sengaja dibiarkan bertahun-tahun tu. Dan lagi ia menipunya, dia mampu tapi dia bohongnya. Maka bila dia mati dalam keadaan tak membayar kepada perempuan itu haknya, mas kahwin tadi tu, nescaya ia bertemu Allah Ta'ala pada hari kiamat sebagai seorang lelaki yang berzina. Diumpamakan sedemikian tuan-tuan. Allah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatun alaih, sesiapa yang tidak berkuasa pada mendirikan hak ahlinya walaupun ia hadir, dia ada kat rumah tu, bukan dia duduk outstation luar negara ke, luar negeri, jauh daripada daerah dan sebagainya ke, maka ia seperti orang yang lari daripada ahlinya. Ya, dia kena usaha betul-betul lah. Kadang-kadang ada orang tak cukup dan pendapatannya tu, lalu dia buat kerja sampingan. Boleh, tapi janganlah kerja sampingan itu menjejaskan kerja hakiki dia. Dia kerja di sektor government, dia kerja di sektor swasta, tak kira lah, kan, dia buat part time. Part time tu jangan ganggu pekerjaan dia yang hakiki tu. Jangan ganggu. Gitu kan. Lebih-lebih lagi menggunakan peralatan di syarikat yang dia bekerja tu untuk buat kerja sampingan dia. Lagi tak boleh. Photostat, apa-apa sajalah alat-alat, kan, alat-alat tulis, ikutlah macam-macam, kan.
Kebinasaan ini umum, tiada sejahtera daripada seseorang melainkan orang yang alim tentang ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam negeri akhirat dan memiliki akal yang sempurna. Ya, kebinasaan ini tiada sejahtera maksudnya apa? Kerap berlakulah daripada orang yang tak ada ilmu, jahil. Dia tak perasan. Dia ingat fotostat tu, alah, fotostat sikit je pun, alah, sekeping kertas dan cetakan dia tu tetap dikira dan dibalas soalnya. Gitu. Gitu ya. Baik, seterusnya. Baik perangainya, mengetahui dengan mata hatinya adat perempuan serta ia sabar atas kejahatan lidah perempuan dan berhenti daripada mengikut syahwat perempuan. Apa maksud dia, tuan-tuan? Kadang-kadang mungkin perempuan ini mengajak pada kejahatan, jangan kita layan. Kadang-kadang perempuan ini dia sekat hak yang sepatutnya kita tunaikan kepada pihak yang satu lagi. Namanya apa? Isteri yang lain. Isteri pertama, isteri kedua. Ghalib berlaku isteri kedua dia sekat suami dia daripada pergi ke rumah isteri pertama, sekat daripada pergi rumah isteri yang kedua. Betul tak benda ni? Banyak sangat. Dia sekat tu maksiat. Tu dosa besar. Kerana suami ada hak untuk ditunaikan kewajipannya pada rumah yang kedua. Lalu dia sekat. Macam-macam cara lah. Maka berlakulah hari ni, tuan-tuan, seorang lelaki apabila dia kahwin, senyap-senyap. Dia sorok supaya apa? Tak berlaku pergaduhan antara satu sama lain, satu bab. Tiba-tiba bila bocor, tahu juga, dia sekat juga. Macam mana cara nak buat? Kena berkeras. Aku buat ini kerana aku menjunjung perintah Allah. Berlaku adil pada kamu dan berlaku adil pada yang seorang lagi. Kalau kamu tidak berlaku adil terhadap seorang lagi, bermakna kamu tidak berlaku adil pada Allah. Kamu tidak akur dengan ketetapan Allah. Tak kira lah sama ada benda tu yang dibuat secara formal, perkahwinan tu, ataupun tidak formal, kemudian diformalkan, didaftar kemudian. Itu kalau tidak, tuan-tuan, tak terbela nasib yang nombor dua. Yang nombor satu dengan keegoan dia, dengan nafsu dia, perempuan. Situ dia. Ingat, setiap kedegilan kita, keegoan kita dikira dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kira namanya lelaki, tak kira namanya perempuan. Sebab tu kalau ada orang yang nak berpoligami, saya beritahu, hati kena kental dan kena tegas. Pegang betul-betul hukum ni. Jangan kira kata yang nombor dua kata tak apalah bang, abang tak dapat balik ke benda semua ke. Jangan gitu. Kat akhirat ni takut kena nanti. Takut kena. Di antaranya ialah kita berjalan di negeri akhirat sengit macam orang cacat. Sebab kita tak berlaku adil masa di dunia. Tu dia. Ramai orang suka bila cerita bab poligami ni. Tapi bila dah jadi, berduka cita. Tak mahulah. Tak mahulah. Baik. Serta ia berusaha menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim atasnya, atas hak dia tu, sebagai tindak balas daripada kesalahan perempuan atasnya. Apa benda? Contoh, dia melakukan perkara yang kita larang, yang Allah Ta'ala larang, lalu kita tak nak sempurnakan hak dia. Contoh, kita tak baliklah ke rumah dia. Sebab engkau derhaka pada aku tak balik ke rumah kau. Kitab ni menerangkan sedemikian, tuan-tuan. Dia tak menyempurnakan hak suaminya, iaitu untuk ditaati. Kau tak nak taati aku, buat apa kau balik rumah ni? Maksudnya gitu. Gitu ya. Boleh, tuan-tuan. Seterusnya, sesungguhnya ahli dan anak itu perlu dibimbing, perlu diajar, supaya mereka ingat kepada Allah Ta'ala dan menjalani jalan akhirat, serta berbuat ketaatan dan ibadah, serta hadir hati. Bukanlah solat tu macam patuk ayam, laju je, kira nak cepat siap. Jangan gitu. Ataupun solat hujung-hujung waktu, make up mahal, nanti banyak kali basuh, pembazir, beli dah lah mahal. Orang perempuan. Ya. Solat zuhur kat hujung waktu, solat asar awal waktu, wuduk yang sama. Ini ghalib berlaku, banyak juga berlaku. Maka perlu diubah benda tu. Ini antara ciri-ciri orang munafik kalau solatnya sedemikian. Baik.
Tetapi ia sibuk dengan menuntut keduniaan dan memperbanyakkan urusan hidupnya bagi segala anak dan ahlinya dan menghimpunkan harta dan simpanan bagi mereka. Maka ini adalah satu kecelaan. Siapa dia? Kita sibuk cari harta melampau-lampau, bukan tak kaya-kaya dah. Gaji dah 20,000, 30,000, 80,000 pun ada. Kan? Cari lagi. Nak suka dalam akaun tu banyak kosong 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 kat belakang tu. Direct kosong dia. Kat depan ikutlah angka berapa. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Contohnya lah. Tapi dia nak capai target berapa. Aku nak dalam akaun aku 50 juta. Dia guna tak 50 juta tu? Tak hanya semata-mata tersimpan dalam tu saja. Maka tiba-tiba saat kan dah dekat-dekat dah nak capai dah 50 juta. Kononnya nak spend. Kan? Kononnya nak buat ibadat. Tapi letak tu target tu jauh. Lambat lagi. Tu belum sempat guna pun Allah Ta'ala dah tarik. Dengan namanya kematian. Berapa ramai tuan-tuan. Orang yang plan nanti umur aku 60 tahun nak buat sekian-sekian. Nanti umur aku 55 tahun aku nak buat sekian-sekian. Kan? Tak sampai 55 kena COVID meninggal. Kan? Kena macam-macam. COVID ni tuan-tuan, orang tu ada kecil manis, darah tinggi ke buah pinggang ke, ataupun orang tu normal, sihat, walafiat, sportsman, mati juga. Banyak saya jumpa kes. Kan? Tak ada sakit apa-apa, kena COVID je, meninggal. Hakikatnya kita ni makhluk, kita ni benda yang sangat berhajat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kelangsungan hidup. Usaha ikhtiar yang kita buat tu hanya sangat minimum. Segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka inilah sebesar-besar kecelakaan yang membinasakan manusia, yakni orang yang sibuk sangat menghimpun harta sehingga menjadi orang yang kedekut. Satu hari diceritakan oleh Ustaz Ahmad Usam, ya, daripada Kedah sana lah. Ada seorang VIP yang pendapatan dia ialah umur dah pencen. 70-80 ribu ada setiap bulan dalam akaun. Dia hanya menggunakan 10 ribu saja. Ustaz, orang lain makan ikan siakap, saya makan. Orang lain makan ikan bawal, saya makan juga. Tak adalah saya makan ikan jerung, ikan paus ke sebab gaji saya banyak. Tak. Ikan kembung, saya makan ikan kembung. Orang makan telur dadah, saya makan telur dadah. 10 ribu tu cukup sangat. 70 ribu infak tiap-tiap bulan bagi fakir miskin, anak yatim, sekolah tahfiz. 70 ribu macam tu je tiap-tiap bulan. Dia kata apa? Ustaz, amalan saya sikit. Ni mujur lah tua ni hidup lagi. Ada lagi duit tu Allah Ta'ala bagi. Saya nak cover, mudah-mudahan lah Allah Ta'ala terima yang sedikit tu. Baginya sedikit 70 ribu tu. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, maafkan kesalahannya. Lepas-lepas kecuaian, kelalaian banyak dulu masa muda, tinggal amalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tuan-tuan ya, tapi jarang jumpa orang yang macam ni, jarang jumpa. Baik. Kerana inilah Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala berkata, ma syaghalaka anillahi min ahlin wa malin wa waladin fahuwa alaika zam. Apa yang melekakan engkau daripada mengingati Allah, iaitu daripada ahli, nak keluarga lah, harta benda dan anak pinak, maka ia membawa kecelakaan atasmu. Dan apa-apa saja yang melalaikan sebenarnya tuan-tuan, menyebabkan kita nanti kurangnya bekalan di akhirat. Kurangnya bekalan di akhirat. Ada orang seronok dengan anak pinak. Ada orang seronok dengan hobinya. Ada orang seronok dengan make up kenderaan dia. Kan? Sebulan sekali tukar sport rim. Tuan-tuan pernah jumpa? Anda pernah jumpa? Tiap-tiap bulan tukar sport rim. Daripada tukar sport rim, kau tukar kereta tu, kereta tu dah lama dah. Tukar kereta lagi sepatutnya. Kan? Ini tukar sport rim. Kejap tukar sport rim yang ni, kejap tukar sport rim yang ni. Hai, bila nak selesai? Kan? Lebih patut bersedekah tu lebih utama. Kerana apa? Itulah yang kita nak belanja di akhirat. Yang kita belanja kat dunia, kesukaan kita semata-mata tu tak ke mana pun. Habis gitu saja. Rugi sebenar-benar lah. Kan?
Hobi, kalau kita ada hobi pun memancing, sekali-sekala silakan. Sebulan sekali, okey lah. Sebulan 2 kali, okey lagi. Kalau sebulan sampai 10 kali, banyak masa habis. Bila masa nak belajar, bila masa nak menuntut ilmu, bila masa nak beramal. Orang lain solat sunat duha, awak duk mancing lagi layan. Contohnya lah kan. Tak apalah kalau nak mancing tapi solat atas perahu tu contoh, ataupun atas bot. Okey, tak ada masalah. Itu sentiasa ingat bekalan aku ni kurang. Bekalan aku kehadapan yakni saat kematian aku sangat kurang. Maka selalu ingat benda tu, dia akan usaha lebih. Begitulah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Cik, bila nak ke surau cik? Bila nak ke surau Datuk? And kau tunggulah aku pencen, tak lama lagi 2 tahun. And tinggal lagi setahun nak pencen, nikahkan anak. And cik, nampak hari tu punch card hari terakhir di pejabat, dia upload dekat Facebook. Betul lah, aku punch card, tapi tak nampak pun sampai ke surau. Hari tu kata pencen nak datang ke surau, ke masjid. Hari tu aku nikahkan anak, dapat cucu. Anak aku pula risau, letak kat babysitter, letak dekat taska, tercekik susu, meninggal nanti. Aku pun sayang cucu aku tu, yang aku jaga tu yang aku tak sampai juga ke masjid surau. Bila nak sampainya? Itu kan. Dah plan nanti umur 2 tahun nak pergilah ke surau. Bila cucu tu dah menganjak usia 2 tahun, keluar pula cucu yang lain. Tumpah kata orang Perak. Kan? Tak selesai. Anak-anak biar dia jaga, cucu biar dia jaga. Bukan kita. Kita perlu untuk Allah ketika ini. Itu kan. Isteri kita pun sama. Cukuplah dulu dia dah membesarkan anak-anak dalam keadaan dia tu banyak kekurangan ilmunya, kekurangan amalnya. Maka kita tarik, kita bawa dia ke masjid, surau dan sebagainya. Jadi ahli ilmu. Kan, dia boleh berkongsi pula pada orang lain dan sebagainya. Ilmu yang dia dapat tu sedikit, dia beritahu pada anak menantu dan sebagainya. Itulah sepatutnya tuan-tuan. Sebab kita ni akan menyusul ke tempat yang baru, namanya alam akhirat, bermula dengan kematian. Baik. Dan barang siapa yang berbuat yang demikian itu, maka mereka adalah orang-orang yang rugi, orang yang leka dengan anak pinak, harta benda dan sebagainya. Gitu ya. Terlalu baik hati dan memenuhi kesukaan hawa nafsu ahlinya, ni antara kerosakan, hingga merosakkan perangai ahlinya dan dirinya. Allahu Akbar. Antara kebinasaan, lalai, cuai kerana jahil. Jahil dengan kufur duduk sebelah-sebelah tuan-tuan. Antara mata hitam dengan mata putih sebelah-sebelah tu. Jahil dengan kufur dekat sangat. Leka, lalai dan cuai dengan harta yang dimiliki. Usahawan make up. Pernah diceritakan ketika di IG-nya, Instagram. Hari Khamis malam Jumaat. Dia makan tu waktu maghrib. Lepas maghrib lah. Live, dia buat live. Kedai yang dia suka pergi lah kat Kelantan. Negeri saya pula tu. Okey. Orang pun komen dekat live dia tu. Tak pergi semayang gorek ke? Tak pergi semayang maghrib ke? Tak baca Yasin ke? Apa dia semayang-semayang ni? Ambil semayang pun tak ingat dah, dia kata. Baca-baca Yasin ni tak boleh pedah gapo, tak boleh pitih baca Yasin. Nak boleh pitih ni kena nego. Buat live ni nego semua. Bukan baca Yasin, mana boleh pitih? Oh ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Punyalah sombong dengan Allah, menghina-hina tentang solat, menghina-hina tentang Yasin. Ana forward video tu pada guru ana, murtad, dia kata. Murtad. Na'udzubillah min zalik. Ana tak nak sebutlah nama
jutawan tu, tak nak sebut lah. Kan? Pakaiannya jangan cakap lah tuan-tuan. Memang menikam mata kita lah pakaiannya tu. Allahu Rabbi ya Karim. Baik. Ada suami ke? Ada. Suami seronok dengan kekayaan yang ada tu. Asalkan duit masuk, kan? Asalkan duit masuk, jalan je. Ini namanya dayus. Dayus. Kita jangan biarkan dia tuan-tuan, anak-anak kita, isteri kita, pakaiannya tu kena jaga. Jangan nipis, biar kadar yang tebal yang tidak menampakkan susuk tubuhnya di dalam. Jangan ketat, biar longgar. Kalau pakai tudung, biar jatuh di bawah dada, jatuh hingga ke bawah dada, bukan di atas dada ngam-ngam. Apatah lagi setakat leher je, dada elok je terbentang. No, salah. Itu ya. Kalau boleh stokin tu kena pakai seboleh-bolehnya lah. Baik. Dan sewajarnya jangan sekali-kali menolong ahlinya pada berbuat perbuatan yang menyalahi syariat agama yang suci, sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa. Sering pesan dengan dia orang, ajar, pesan, bagi peringatan. Dan jangan kamu bertolong-tolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Jangan. Ya. Kita pegang kunci kebaikan, saham kita berlipat ganda. Kita pegang kunci kejahatan, pun boleh juga saham kejahatan itu namanya dosa berlipat ganda. Lebih-lebih lagi dosa itu diajar pula pada orang lain, teknik-teknik nak buat dia. Betul kan? Macam-macam lah. Jangan. Seterusnya, jangan menuruti isteri di dalam perkara yang menyalahi syariat. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan pada pandangan Allah Subhanahu wa taala daripada pekerjaan lelaki yang mengikut kata isteri dia. Orang panggil takut bini. Semua arahan isteri dia. Di dalam perkara menyalahi syariat, seperti mana kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrah, seorang waliullah, demi Allah tiada pagi-pagi lagi seorang lelaki yang mengikut isterinya di dalam sesuatu yang disukai oleh nafsunya yang menyalahi syariat, melainkan Allah Ta'ala menariknya ke dalam api neraka. Ingat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun walau amarahum ra'ah, tidak akan mendapat kemenangan golongan yang urusan mereka diperintah oleh perempuan. Jadi kalau seorang suami diperintah oleh isteri, habis ghalibnya rosak. Sedangkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, orang lelaki itu pemimpin bagi wanita. Begitu ya. Kenapa tuan-tuan selalu ditekankan benda ni? Kerana kelaziman orang perempuan dikuasai oleh nafsunya lebih banyak berbanding lelaki. Nafsunya, kan, prasangkanya macam-macam lah. Kecuali sesetengah daripada kalangan mereka yang telah pun memujuk hatinya sehinggalah ke tahap nafsul mutmainnah, nafsu yang telah disejahterakan dengan zikir dan Quran yang sekian-sekian banyak, tuan-tuan. Adanya, antaranya yang pernah saya jumpa, kan, wanita-wanita muslimah yang salihah, umur dah lanjut-lanjut, umur 80-90, ahli tariqah, ahli tarikat, berzikir dia kalau daripada subuh tak sampai pukul 9 pagi tak sah, memang sampai pukul 9 pagi lah jawabnya, kan. Allah Rabbi, mata terang, tua dah tapi mata terang lagi, umur 90, subhanallah. Cakap elok lagi tu, telinga kurang sikit dengar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahmatan alaih, hanya sesungguhnya Nabi bersabda, yang demikian itu kerana apabila seorang lelaki mengikut isterinya di dalam sesuatu yang disukai oleh nafsunya, maka ia telah menjadi hamba bagi isterinya. Mana mungkin, tak boleh. Ya, kitalah memimpin dia. Kalau dia memimpin kita, khawatir terbalik. Lainlah kalau kita tu orang yang jahil, dia pimpin kita pada jalan agama, itu silakan, tak ada masalah.
Ramai juga yang sedemikian tuan-tuan ya. Ada isteri yang baik, yang mana dia dipilih oleh mertuanya, tolong nikahi anak aku si lelaki ni, aku yakin kamu ni dapat pimpin anak aku yang jantan ni jadi baik. Banyak yang macam tu. Ada juga suami, dia menikahi orang perempuan tu, orang tu kurang agamanya, lalu dipimpin dengan baik, jadi solehah, bagus, alhamdulillah. Tapi ada tak yang terbalik? Asalnya si isteri tu orang ahli agama ataupun sekolahnya dulu sekolah Arab, kahwin dengan suami yang pemalas semayang, akhir sekali dengan bini-bini pun jadi malas semayang. Ada. Itu tuan-tuan. Ada juga yang isteri asalnya sekolah agama, terkahwin dengan suami yang mengikut ajaran Syiah, dengan dia jadi Syiah pun ada. Oh, berat. Dan ni ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada menantu lah, dia kata apa? Ayah, kita ni bermusafir, perjalanan kita daripada alam roh ke alam rahim, ke alam rahim keluar ke dunia, daripada dunia pergi ke alam akhirat. Kita bermusafir tu. Sebab itulah kita ni boleh tiap-tiap hari sembahyang jamak. Padahal dia bukan bermusafir travel pun, melebihi 2 marhalah. Itu adalah salah satu daripada ciri-ciri Syiah. Syiah tuan-tuan, solat dia tiap-tiap hari di jamak. Dia tak qasar di jamak. Kerana perjalanan manusia itu menuju ke hari akhirat daripada dunia itu adalah permusafiran. Padahal itu cerita majazi, perumpamaan orang yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Pada sudut syariatnya apa benda yang dikatakan musafir itu adalah kamu beralih daripada satu tempat ke satu tempat. Rumah kamu di sini nak pergi rumah ke sana, jaraknya lebih daripada 2 marhalah, 80 atau 92 km kalau ikut kitab-kitab kuning, kitab-kitab turas. Macam tu. Syiah dia goreng ikut suka dia je Syiah. Itu dia tuan-tuan. Banyaklah kisah ada orang yang bercerai-berai sebab dia dapat tahu suami dia Syiah. Banyak tuan-tuan. Layak bagi dia untuk tuntut fasah. Baik. Maka binasalah ia orang yang menuruti isterinya itu tanpa ada batas-batas syarak. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan isterinya itu seperti miliknya di dalam pemerintahan, maka dia yang kuasai sepatutnya. Maka apabila lelaki yang memiliki dirinya itu mengikut arahan isteri, sesungguhnya pekerjaan itu sudah jadi terbalik. Siapa yang kontrol siapa? Itu ya. Tuan menjadi hamba dan hamba menjadi tuan, dah terbalik. Maka yang demikian itu menjadi binasalah. Kerana inilah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifun nisaa fa inna khilafahunnal barakah. Jangan dituruti perempuan di dalam sesuatu yang disukai oleh nafsunya yang menyalahi syariat. Contohlah, kita ada anak kita nak nikah nanti, apa isteri kita kata? Bang, tak payahlah pakai tudung, tak cantik lah, tak nampak rambut, nak bersanding nanti ramai orang tengok ni, tak lawa lah, buka tudung. Hari tu je pun bang, hari tu je. Ada tak berlaku ni? Banyak. Hari perkahwinan itulah berlakunya maksiat. Yang suami kata okeylah, habis lepuh. Bermulanya perkahwinan itulah bermulanya kehidupan baru. Cari keberkatan. Jangan dilayan tuntutan isteri yang kata tak payah pakai tudung tu. Anak ada tu nak posing dan sebagainya tu. Sembayang nanti kau kotor je nanti lepas maghrib. Kan nak pergi bergambar dekat stesen kereta api lah, dekat sawah padi lah. Make up tu bayar mahal tu 200-300 contohnya. Tu kan. Si mak pula ajar si anak jadi rosak. Yang si suami senyum je. Habis jahanam habis. Tak boleh. Maka sewajarnya bagi orang yang takut pada Allah Ta'ala itu memelihara dirinya dan menjauhkannya daripada mengikut kesukaan nafsu dia. Jahil dengan nafsu tu adik-beradik lah. Yang menyalahi syariat, kerana tiada sesiapa yang mengikut seperti yang tersebut itu melainkan diturunkan bala ke atasnya oleh Allah Ta'ala. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, panjang hadisnya, apabila umatku berbuat 15 perkara. Dah masuk waktu syuruk belum? Dah. Okay tuan-tuan,
nak bagi sedikit pengetahuan lah, sebab ramai daripada kita confuse waktu solat sunat isyraq. Apakah ketika masuknya waktu syuruk itu waktu solat sunat isyraq? Waktu syuruk adalah waktu tamatnya waktu subuh. Waktu solat sunat isyraq adalah 15 minit selepas waktu tu. Kalau waktu syuruk 7.30, maknanya waktu solat sunat isyraq 7.45. Tambahan 15 minit pula pukul 8. Pukul 8 itu adalah waktu solat sunat duha. Sehinggalah 28 minit sebelum azan Zuhur. Itu adalah waktu duha. Ataupun setengah jam sebelum masuk waktu Zuhur, katakanlah Zuhur 1.30. Pukul 1 adalah penamat pada waktu duha. Situ dia. Ada juga kaul satu lagi, dia kata apa, selagi belum masuk waktu Zuhur, masih lagi waktu duha. Itu sedikit ya. Okey, last untuk hari ini. Apabila umatku berbuat 15 perkara, nescaya turunlah bala ke atas mereka. Pertama, apabila harta rampasan dari peperangan diambil dengan kekerasan. Satu, harta ghanimah. Kedua, apabila amanah dijadikan harta rampasan. Amanah, bila dia letak padanya, dia ambil. Padahal benda tu untuk orang dan sebagainya. Ketiga, apabila zakat dijadikan hutang. Tunggulah tahun depan, tahun ni aku tak bayar lah, tahun depan. Keempat, apabila seorang lelaki menuruti isterinya, ini juga dalam topik kita tadi. Kelima, apabila ia derhaka kepada ibunya, na'udzubillah min zalik. Hari ni, zaman kita ni, bukan saja derhaka, ibu dipenggal. Baru-baru ni kan, dulu-dulu bapak disembelih, anak terlibat dengan dadah. Terlibat dengan dadah ni memang rosak tuan-tuan. Dia tak sedar diri dia buat apa. Yang ni penggal meletak kepala ibu dalam tandas. Yang dulu lebih 10 tahun dulu, zaman belum ada WhatsApp lagi, yang ada email, si abang ditinggalkan dalam kereta, mak dengan ayah dengan adik-beradik pergi solat maghrib, masuk dalam surau. Masa bawa pergi dapatkan rawatan di Perak. Saat si ayah tengah solat sunat qabliyah maghrib, si anak tadi yang abang tu, yang terlibatkan dadah tu, pergi ke dapur surau, ambil pisau. Pergi ke belakang ayah, sap sekali tuan-tuan. Tinggal 1 inci je nak putus kepala ayah dalam surau tu. Allahu Rabbi ya Karim. Dadah memang rosak. Rosak sungguh. Sebab tu hukuman mengedar dadah ni hukuman mati. Kan? Sebab dia menyebabkan ramai orang jadi rosak. Tengok yang baru ni, yang kes kemalangan di mana tu? Yang Navara dengan Al-Fat ke Valfire tu. Isteri pada seorang ustaz dengan anak 3 orang. Kes mabuk sebab dadah lah. Sebab dadah. Kan, Navara tu langgar dia. Sehingga isteri tu sempat sebut Allahu Akbar. Terus kena langgar. Mati 4 orang. Kan, dadah juga. Tu dia. Baik, seterusnya. Apabila ia berbuat kebajikan kepada taulannya. Kelima, apabila dia dah kepada ibunya. Keenam, apabila ia berbuat kebajikan kepada taulannya tapi tak buat kebajikan kepada ahli dia. Ketujuh, apabila ia benci kepada bapanya. Kelapan, apabila ia meninggikan suara di dalam masjid, terjerit-jerit, menjerit. Kesembilan, penghulu kaum adalah orang yang terlebih hina dari kalangan mereka. Maksudnya apa? Kita mengangkat pemimpin yang jahil. Kita mengangkat pemimpin yang menentang Islam. Salah besar-besar. Ke-10, apabila semula-mula lelaki itu kerana ditakuti kejahatannya. Berat. Maksudnya kita angkat dia sebab kita takut, maka kita angkat dia. Dan kalau kita tak angkat dia, dia akan kenakan kita. Lalu kita angkat. Biar. Silap kita mengangkat orang yang zalim. Ke-11, meminum arak. Ke-12, memakai segala perhiasan sutra. Bagi lelaki tak boleh. Di akhirat boleh. Atas dunia kalau lelaki nak pakai, kalau ada masalah eczema, masalah kulit, maka bahagian tu yang boleh digunakan sutra. Untuk katakanlah baju tu sebelah kanan dengan badan ni kain cotton, belah kiri ni kain sutra, sebab masalah eczema tu, itu dibenarkan. Yang kedua, dalam peperangan pakai baju besi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di atas baju besinya ada sutra. Kerana apa? Kerana apabila dilontar anak panah, kena pada sutra, dia akan meluncur ke bawah, dia tak menembusi ke dalam, dia luncur, dia licin. Tuan-tuan, sutra ni dia nipis, yang tebal ada, yang nipis ada. Dia meluncur, dia licin. Semeter kain sutra harganya 400. Itu kain saja, belum buat baju.
So kalau yang bawah daripada tu, selai baju katanya kain sutera harga 100 lebih. Bohong. Itu bukan sutera. Itu macam sutera satin lah. Kan? Ke-13, apabila kaum itu mengambil penyanyi-penyanyi perempuan. Zaman ni dah ada dah sangat-sangat. Ke-14, bermain dengan segala alat muzik yang melalaikan. Dan ke-15, umat zaman ini melaknat terhadap mereka yang terdahulu. Ada dah. Ustaz pun ada macam ni. Ibn al-Arabi dikatanya kafir. Allahu Akbar. Engkau ada tak ilmu sebagaimana ilmu yang ada pada Ibn al-Arabi, 40 ilmu yang ada pada batang tubuh dia? Tak ada. Engkau baru ada berapa? 2, 3. Tiba-tiba kau kata dia kafir. Apa benda ni? Lalu kekafiran itu balik pada diri yang mengatakan. Allah Ta'ala sebut nama siapa? Popular dia dalam YouTube dan sebagainya. Di Singapura dia dibuang. Dia buat hal di dalam Malaysia pula dah. Tu dia kan. Wallahu alam, berhati-hatilah tuan-tuan dalam kita menelusuri menuju ke jalan akhirat. Ambil daripada ulama yang muktabar dan kitab-kitab yang muktabar. Sebab itu pesanan alim ulama terdahulu, berhati-hati dengan alim ulama yang terkemudian, dia kata. Berhati-hatilah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang mungkin sebahagian daripada kita ada menyumbang wakaf kepada pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma di Beranang, Selangor yang masuk dalam IKIM FM, Selamat Pagi Malaysia, rancangan Assalamualaikum TV Al-Hijrah tu kan. Saya adalah ketua wakafnya. Kita dah dapat collection dalam 26 juta dan kita telah pun menyaring daripada kontraktor yang masuk untuk pembinaannya itu berdasarkan plan yang telah disediakan oleh arkitek kan. Daripada 16 kontraktor yang masuk, kita saring kepada top 3. 2 tak ada pengalaman bina masjid tapi dia layak untuk bina masjid, dan 1 memang sangat berpengalaman membina masjid, dan lalu kami memilih dia dengan harga 25.6 juta. Syarikat ini adalah syarikat FNS yang membina Masjid Sendayan. InsyaAllah dalam tempoh 20 bulan akan siaplah Masjid Bandar Tasik Kusuma, kompleks Masjid Bandar Tasik Kusuma di Beranang, Selangor, di simpang kanan masuk ke Eco Majestic. Mudah-mudahan saham tuan-tuan mengalir menjadi pintu-pintu kepada pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.